الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam siri kuliah pemantapan salat dan bahagian rukun qauli, dan kita sedang membincangkan rukun salat yang keempat, yakni membaca surah Al-Fatihah. Dan kita sedang membincangkan tajuk ini dengan menggunakan kertas kerja garis panduan membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah siri yang ke-6. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari tanpa melengahkan masa, kita melihat sambungan kepada perbincangan kita menggunakan kertas kerja ini. Seharusnya kita berada pada muka surat 14 dan kita telah pun selesai membincangkan pecahan yang pertama. Alif dan ba telah selesai, ya. Jadi hari ini kita masuk kepada pecahan yang kedua. Di bawah tajuk besar hukum tajwid di dalam Al-Fatihah. Ya, hukum tajwid di dalam Al-Fatihah bermakna hukum mengelokkan bacaan ketika membaca surah Al-Fatihah ini. Kalau yang pertama kita dah melihat, dinyatakan bahawa Al-Fatihah merupakan surah Makkiyah dan juga merupakan surah Madaniyah. Maka yang kedua, dinyatakan di sini surah ini mengandungi 7 ayat. 7 ayat termasuk basmalah. Nama istilahnya basmalah. Perkara atau intipatinya, apa dia basmalah itu? Iaitulah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita basmalah, ya. Dan ini dinyatakan bagi mazhab Syafi'i. Maka menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa surah ini mengandungi 7 ayat, termasuk di dalamnya basmalah. Dan dalam mazhab Syafi'i pula, di antara sunnatnya pula, basmalah ini kena baca kuat. Kalau tak dinyatakan sunat pun memang kita baca kuat. Cuma bagi mazhab-mazhab yang lain, ya, dia ada yang hukumnya kalau tidak dibacakan padanya pun Fatihah dikira sah. Satu lagi pendapat yang lain, maka membacanya dihukumkan sunat
dan ada mazhab membacanya hanya pada kadar suara perlahan atau bacaan sirriyah dipanggil, bacaan dengan suara perlahan. Bagi mazhab kita, basmalah ini dikira sebagai ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Maknanya kalau meninggalkan basmalah, ya, dikatakan faman tarakaha 'inda Syafi'iyyah batalat salatuhu. Maka orang yang meninggalkan, maknanya basmalah ini di sisi mazhab Syafi'i, batalat salatuhu, ya, batal sembahyangnya. Makna meninggalkannya itu tidak dibaca basmalah padanya. Jadi kita kena bacalah basmalah ni sebagai ayat yang pertama, dan kita baca kuat berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Masuklah di Saudi sana dibaca juga, tetapi baca perlahan. Ya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca, tapi dibaca perlahan. Ya. Baik. Ini dia katakan 7 ayat. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya di dalam solat. 7, ya. Baik. Itu yang kedua, senang difahami. Yang ketiga, terdapat 141 huruf di dalam surah ini mengambil kira basmalah, termasuk basmalah masuk. Dan di sana diberikan perhatian, dikira 142 huruf jika huruf mim pada kalimah perkataan maliki dimatkan, maknanya dibaca panjang. Mim itu dengan qadar mat asli, yakni 1 alif bersamaan 2 harakat. Kalau kita baca, memang kita baca pun Maliki yaumiddin, kita baca Maliki. Kalau kita baca macam itu, maknanya bilangan huruf itu 142. Itulah menurut qiraat Asim dan qiraat Al-Kisai. Sedangkan 5 lagi daripada 7 qiraat membaca pendek, Maliki yaumiddin. 5 lagi baca macam tu, 2 baca Maliki yaumiddin. Kedua-duanya betul. Jadi sini dikira 142 huruf jika huruf mim pada maliki dimatkan, makna dipanjangkan. Panjang berapa harakat? Panjang 2 harakat. Atau orang dulu kata menyamai 1 alif. Itulah namanya mad tabi'i atau mad asli atau mad zati. Dibaca 2 harakat. Dan 2 harakat ni pula bukan sekadar disebut 2, tetapi amalinya tidak sebagaimana yang disebut. Sebab sering saya nyatakan dalam kuliah-kuliah Al-Quran, maka orang mudah menyebut berapa harakat, tapi bila dia perform, bila dia mula membaca, rupanya tak macam tu. Cakap tak serupa bikin. Quran ni mesti cakap serupa bikin, atau bikin serupa cakap. Ada orang kata 4 harakat, tapi baca tak pula 4 harakat. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Ada orang kata 6 harakat, tapi baca selalunya kurang, kadang-kadang lebih 6. Nak dapat 6 tepat, makna di sinilah memerlukan kepada wajibnya bertalaqi dan musyafahah dalam bacaan Quran. Jadi kalau kata 2 harakat macam mana? Maliki yaumiddin. Din tu pun kalau kita baca 2 harakat macam itulah bunyinya. Maliki yaumiddin. Kalau kita kata Maliki yaumiddin, tak apa. Janganlah kita makna berdolak dalil pula. Kita kata, ada qiraat baca macam tu. Bila salah baru cari qiraat. Tak betul lah, macam orang tanya, dekat ma saja ke? Orang mana tak tahu. Kalau nak bawa satu-satu qiraat, mestilah daripada huruf pertama sampai huruf ke 142. Makna pada ayat pertama sampai ayat 7 kena tahu manhaj atau sistem
kiraat-kiraat yang nak dibawa, bukan setakat tahu di satu dua tempat dalam surah itu secara menyeluruh. Kalau kita baca begini pula, Maliki Yaumiddin, tak betul juga, itu dah lebih dua. Walaupun dia claim, dia kata dua, tapi dia buat tak serupa dua. Jadi nak kata dua, kena betul-betul Maliki Yaumiddin. Cuba ikut Maliki Yaumiddin. betul lah tu. Alhamdulillah. Baik, itu yang ketiga. Ingat, kalau yang baca Maliki Yaumiddin, hurufnya 141. Maliki Yaumiddin, hurufnya 142. Ya. Sebab itu kita tengok pada tulisan Maliki Fatihah, atas mim tu ada dua tanda. Satu tanda baris di atas condong, satu lagi ada alif saghirah, alif kecil saja. Menandakan di situ Rasam Usmani menandakan situ boleh baca dengan wajah qiraat. Boleh baca dengan bentuk-bentuk qiraat. Baik, itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat, Al-Fatihah terdiri dari 29 kalimah dengan mengambil kira basmalah. Kalimah maknanya perkataan, word. Ya. Kalau ayat namanya sentence. Huruf, gabungan huruf membentuk suku kata. Gabungan suku kata membentuk perkataan. Gabungan perkataan membentuk rangkai kata. Gabungan rangkai kata membentuk ayat. Jadi nak ceritanya, dalam Fatihah ada 29 kalimat atau 29 perkataan. Hurufnya dah tahu tadi 142. Perkataannya pula 29. Dikira basmalah itu sebagai perkataan yang termasuk di dalam 29 tadi. Ya? Baik. Itu sekadar maklumat. Terus kita melihat muka surat 15, pecahan yang kelima. Pecahan yang kelima terdapat 14 tasydid. Terdapat berapa? Ada 14 tasydid. 14 tasydid maknanya 14 sabdu. Ada 14 sabdu. Ya. Inna lil Fatihah 14 syaddatan, kata Imam Syafi'i. Ya. Sungguhnya bagi Fatihah itu ada 14 tasydid atau 14 syaddah kata Arabnya, atau 14 sabdu kata Melayu. Itulah tanda kecil W, yang bulat, bukan yang tajam dia punya bentuk bawah. Ya, ada berapa? Ada 14, termasuk 9 tasydid alif lam syamsiah. Bila kita baca belajar Quran, ada dipanggil alif lam qamariyah dan ada alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah tidak ada sabdu, tapi alif lam syamsiah ada sabdu dan lamnya tidak ada tanda mati, dan didahului dengan hamzah wasal. Contoh alif lam dua-dua ni kita boleh tengok dalam senarai Asmaul Husna. 99 nama Allah yang indah, semua itu mula dengan alif lam. Ada yang alif lam syamsiah, ada yang alif lam qamari. 9 daripada 14 ni pada alif lam syamsiah. Maknanya ada 9 perkataan dalam Fatihah yang didahului dengan alif lam. Hakikatnya hamzah wasal lam. Maka ada 5 lagi sabdu yang bukan berada pada alif lam. Maka jumlah 9 kita tambah 5 jadi 14. Ya. Inilah yang Imam Syafi'i katakan apa? Dia kata wa man taraka wahidatan minha batalat salatu. Ya. Dan siapa yang meninggalkan satu tasydid daripadanya, batalat salatu. Perkataan yang sama juga sebagaimana awal tadi, tidak sah sembahyangmu. Kalau yang tadi tinggal basmalah tidak
tidak sah. Ini tinggal sabdu pun tidak sah. Apakah benda-benda ni tuan-tuan saja yang kena tahu? Yang tak belajar hari, tak datang hari ni, tak tengok CD, VCD ni, mana tak perlu tahu. Tak, Islam tu milik semua. Milik semua. Wajib menuntut ilmu tu pada semua orang Islam, lelaki dan perempuan. Kalau tak belajar, hukumnya salah. Dan bila salah kita buat kerana tak belajar, maka hukumnya berdosa dan amalan itu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini bukan main-main. Ya, ini bukan ceramah umum. Ini ceramah ilmu yang nak diguna pakai dalam ibadat yang maha penting. Itu ibadat imad, ibadat qiyam yang mendirikan fardu solat. Ini bukan main-main. Ya. Baik. Itu yang kelima. Kita lihat yang keenam pula. Terkandung di dalam Al-Fatihah. Dalam Fatihah ada 9 hukum izhar. Izhar sini maknanya sama ada izhar halqi di bawah nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu panggil izhar halqi. Ataupun dia ada apa ni, izhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Makna sini izhar syafawi dan izhar halqi dalam Fatihah kalau jumlah ada 9 saja hukum. Tak banyak. Makna izhar sini kita kena nyatakan sebutan huruf itu, makhraj dan sifatnya. Dan terkandung di dalam tuntutannya tak boleh didengungkan, tak boleh ditalqininkan, diberanakkan sebutan huruf, tak boleh disaktahkan, diberhenti suara dan nafas. Ini maksud izhar. Kerana ada orang faham izhar ni tak berdengung. Bukan. Izhar ni makna zahirkan huruf tu, nyatakan huruf tu, jelaskan huruf tu, tahqiqkan dia, sebut dengan sebenar-benar sebutan, makhraj, tempat keluarnya dan juga sifat, rupa bentuk, hal keadaan huruf itu. Itu maksud izhar. Termasuk dia kata ada 4 izhar alif lam qamariyah, atau ada juga ulama kata izhar qamari. Rupanya dalam 9 ni ada 4 duduk pada alif lam qamariyah. Kalau tengok tulisannya, alif lam qamariyah ni lepas hamzah wasal, lam tu mesti ada tanda mati. Jadi dari 9 ada 4 izhar pada alif lam qamariyah, bermakna ada 5 lagi hukum izhar sama ada syafawi ataupun halqi. Itu maksudnya. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pecahan yang ketujuh, dia katakan terdapat mad tabi'i. Kalau kita belajar dulu dia kata mad asli, atau juga ada yang menyatakan mad zati. Jadi dia ada 3 nama. Ya, mad tabi'i pun dia, mad asli pun dia, mad zati pun dia. Dalam Fatihah ya, terdapat mad tabi'i di 12 tempat. Ada 12 tempat. Sebagaimana berikut. Dikatakan ada 12 dalam bentuk, dalam jadual itu 6 sebelah kanan, 6 sebelah kiri. Makna kena baca dengan hukum mad tabi'i. Dan semua mad di atas dia kata wajib. Wajib tuan ya. Bukan harus, bukan sunat, wajib. Wajib macam mana? Wajib macam saya tunjuk cara tadi, baca 2 harakat macam mana. Bukan pendek, bukan lebih, bukan kurang, bukan lebih, bukan pendek, bukan panjang daripada 2. Semua mad di atas, makna mad tabi'i ini wajib dibaca dengan qadar panjang 2 harakat, ataupun menyamai satu alif. Kenapa orang kata satu alif tu 2 harakat? Sebab kalau sebut alif, kita sebut 2 suku kata. Alif. A tu 1 harakat, lif tu 2 harakat. Lepas tu menyamai satu alif adalah dinamakan 2 harakat. Kalau 2 alif,
bersamaan 4 harakat. Kalau 3 alif bersamaan 6 harakat. Kalau 2,5 alif bersamaan 5 harakat. Ya. Baik, apa dia perkataan dia ni? Saya bacakan dulu, tuan-tuan dengar. Lepas tu kita talaki. Yang pertama, pada huruf lam, Bismillahi. 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 Baca macam itu. Yang kedua, pada huruf mim. Kalau ikut jadual ni nampaknya kanan kiri lah. Kalau ikut jadual ni, ya. Ar-Rahmani. Ar-Rahman pada kalimah, pada ayat Bismillah, ya. Ar-Rahman, mim pada ma. Ar-Rahmani. Yang ketiga, pada huruf lam, ya, pada lafzul jalalah juga kalimah Allah dalam perkataan Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Yang keempat, huruf ain pada perkataan Al-Alamin. Al-Alamin. Yang kelima, huruf mim serupa juga Ar-Rahman. Ini yang kedua, ya, ayat yang lain. Ar-Rahmani. Yang keenam, pada huruf mim pada perkataan Maliki. Maliki. Ketujuh, ya pada iyyaka. 8, ya juga, wa iyyaka. 9, ra. Ihdinas sirata. As-sirata. Perkataan sirat yang ada alif lam. Alif lam jamsiyah. As-sirata. Ya. Yang ke-10, huruf ra juga, sirata, yang tidak ada alif lam. 11, huruf dzal pada kalimah alladzina. Dan akhir sekali huruf dal pada kalimah al-maghdubi. Kalau saya baca sepintas lalu, Bismillahi ar-Rahmani Alhamdulillahi Al-Alamin Ar-Rahmani Maliki Iyyaka wa Iyyaka As-Sirata Sirata Alladhina Al-Maghdubi. Itu yang dikatakan 2 harakat. Yang tak boleh, Bismillahi Ar-Rahmani Alhamdulillahi Al-Alamina Ar-Rahmani Maliki. Ni baca tak ada ilmu lah, bukan baca berbetulan dengan ilmu qiraat tadi. Iyyaka wa iyyaka as-sirata sirata alladzina al-maghdubi. Mana ada mat? Salah. Satu lagi salah kalau panjang pula. Ini Syekh Azmi kena tunjuk semua ni. Kalau orang baca kadang dia tak ada keterangan, dia kata, ni nak bagi terang semua. Bismillah. Tak boleh. Kan ni anak murid yang baca macam ni ramai ni, saya tak tahu tu puncanya siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai ni anak murid macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar kan budak-budak baca macam tu? Bukan budak-budak aja, bapak budak pun ramai yang macam gitu tu. Tok budak pun ramai. Pasal apa? Sebab dia dari budak-budak dia gitu. Bila jadi bapak budak pun gitu, jadi tok budak pun gitu juga. Ya. Al-Alamin Ar-Rahmani Maliki Iyyaka wa Iyyaka As-Sirata Sirata Alladzina Al-Maghdubi. Itu contoh salah. Sekarang kena talaqi yang betul, ikut dia.
Bismillahi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahmani Alhamdulillahi Alhamdulillahi Al-Alamina Al-Alamina Ar-Rahmani Ar-Rahmani Maliki Maliki Iyyaka Iyyaka wa iyyaka wa iyyaka as-sirata as-sirata sirata alladhina al-maghdubi al-maghdubi. Alhamdulillah. Disebut dalam kitab Qawaidut Tajwid. Saya tak bawa lah kitab tu, tapi ada di rumah. Dalam kitab Qawaidut Tajwid, kitab Qawaidut Tajwid ni dia warna kuning. Kitab ni digunakan dalam kuliah Al-Quran di Universiti Islam Madinah. Ya, pelajar-pelajar yang mengikuti kuliah Al-Quran qiraat tu di Universiti Islam Madinah, maka ini kitab rujukan tajwid, Qawaidut Tajwid. Maka dia ada sebut, ya, anak nak bacakan di antara kandungan, dia kata wa minal lahnil jali, dan di antara kesalahan yang terang. Kesalahan terang ni yang nyata, yang jelas, yang hukumnya haram, ittifaq ulama, hukum berdosa siapa langgar. Dia kata tarkul mudud tabi'iyah, meninggalkan mad-mad tabi'i. Berat. Meninggalkan mad tabi'i dalam kitab Qawaidut Tajwid, walaupun ada berbeza-beza pendapat dalam kitab lain, tapi kita ambil rujukan yang ini dulu. Dia nyatakan orang yang meninggalkan mad tabi'i. Apa makna meninggalkan mad tabi'i? Sama ada memendek atau memanjang lah. Meninggalkan ni bukan makna tinggal begitu. Orang buat pendek tak tepat dua, maknanya tak buat, tinggal lah. Orang buat lebih panjang tak tepat dua, maknanya tak betul. Walaupun ada ulama kata pendek itu lebih bahaya, haram hukumnya. Kalau lebih pula hukumnya makruh tanzih, dikeji bacaan tu. Tapi makna dua-dua hukum, pendek atau panjang, maknanya dilarang. Ya. Jadi makna tak boleh langsung, ya, kita sambil lewa masalah membaca mad tabi'i. Dan kalau orang baca Quran pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau salah pada mad tabi'i ni, memang kita dapat kesan sangat. Bagi orang-orang yang sudah dapat talaqi mujahfah, dia boleh tahu orang ni baca tidak tepat dua harakat. Ya? Baik. Dua harakat ni tidak pada mad tabi'i saja. Mad-mad lain yang baca dua harakat, ma'iwad, mad badal haqiqi, amanu, ma'iwad, khaira, badal fil waqfi, syai'a. Yang jenis dua harakat ni qadar dia sama, walaupun teori hukumnya lah lain. Kita faham. Baik, kita terus melihat pada muka surat 16. Mad arid lis sukun. Ini istilah-istilah tajwid belaka ni. Dia nak cerita sekarang ni sedang difokuskan masalah baca panjang. Berapa panjang? Kalau pendek daripada lebih panjang, berapa panjang? Maknanya bacaan panjang pendek dalam baca Quran ni penting. Sebab dalam baca Quran pada peringkat asas ada 3 set perkara yang penting. Nombor 1 tebal nipis, nombor 2 panjang pendek, nombor 3 dengung atau tidak. 3 set ni, kesalahan ni kalau orang baca kita boleh trace. Tebal nipis, panjang pendek, dengung atau tidak. Kalau kita nak semak anak-anak didik kita yang kecil-kecil, fokus 3 set. Ya, dan sekarang dia bincang mad arid lis sukun. Mad maknanya bacaan panjang, arid ni benda yang mendatang. Lis sukun kerana mati. Kita matikan huruf akhir pada perkataan itu di dalam suku kata yang tertentu pada perkataan. Sekiranya bertepatan dengan syarat, dia dinamakan mad arid lis sukun. Ya, mad arid sukun macam mana kita nak kenal? Dia selalunya di akhir
di akhir ayat. Perkataan yang akhir, suku kata yang akhir. Suku kata yang akhir pula ada 3 huruf. Huruf akhir dia berbaris. Huruf kedua akhir dia mesti alif waw ya. Yang mati, Rasam Usmani tidak ada tanda mati. Huruf ketiga akhir sebelah kanan dia baris atas, bawah atau baris depan. Kalau huruf ketiga akhir tu baris atas, maka huruf yang kedua akhir dia mesti alif. Huruf ketiga akhir tak kira apa huruf. Kalau huruf ketiga akhir baris depan, huruf kedua akhir mana huruf tengah? Waw. Huruf akhir tak kira apa baris, apa huruf. Kalau huruf ketiga akhir baris bawah, huruf tengah atau kedua akhir baru huruf ya yang mati. Satu lagi huruf akhir tak kira apa huruf, tak kira apa baris, kita matikan dia. Itu dinamakan mad arif disukun, iaitu pada ketika waqaf sahaja. Dalam baca Quran ada mad ni dia jadi ketika wasal saja. Ada mad ni dia jadi ketika waqaf saja. Kita nak kenal. Sebab itulah baca Quran ni kadang-kadang ada 2 bentuk bacaan. Kalau sambung bunyi lain, ya, kalau kita nak ibtidak, nak mulakan bunyi lain pula. Sebab itulah mewajibkan talaqqi dan musyafahah Al-Quran. Jadi di kata sini itu hanya sekadar maklumat umum tentang apa dia mad arif disukun, ya. Kalau Fatihah tu maknanya semua perkataan yang akhir dalam 7 ayat tu semua mad arif disukun. Kalau kita waqaf 7 kali waqaf, ya. Dia kata mad arif disukun pula terdapat pada 7 tempat sahaja. Memanglah 7 tempat, sebab Fatihah ada 7 ayat. Walaupun kita potong jadi 8 kali berhenti, hakikatnya dia tetap 7 ayat. Bukan Fatihah jadi 8, berhenti saja 8 kali. Tapi Fatihah tetap 7 ayat. Kita boleh berhenti berapa R&R, tapi jaraknya sama juga. Ada orang kata kalau berhenti lebih, kita dah menambah apa ayat Fatihah. Ni saya kata suruh belajar tak nak belajar. Maknanya berhenti beberapa kali bukan makna merubah atau mengubah Fatihah jadi ayatnya pun berbeza, tidak begitu. Habis kalau orang tarawih ni kadang-kadang yang tak berapa faham, dia baca 2 nafas dia Fatihah, bukan makna Fatihah tu 2 ayat. Tetap 7 ayat juga. Tapi baca 2 nafas tu tak reti namanya. Tak berapa mengerti tajwid. Dia kalau orang mengerti tajwid ni, sama ada 7 kali waqaf atau 4 kali waqaf atau 3 kali waqaf, atau ada pilihan lain-lain yang di dalam ruang lingkup 3 bentuk waqaf tadi. Ini panjang lagi lah perjalanannya ni. Iaitu dengan mewaqafkan. Apa makna waqaf ni? Memberhentikan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki Yawmiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua yang hujung tadi itu namanya mad arif. Ia dia harus. Apa makna harus? Maknanya boleh. Harus dibaca dengan salah satu pilihan. Mana boleh pilih? Apa dia? 2, maknanya 2 harakat, 1 alif. Atau 4, maknanya 4 harakat menyamai 2 alif. Ataupun 6 harakat menyamai 3 alif. Walaupun boleh pilih, tetapi ini adalah pilihan bersyarat. Pilihan yang tertakluk kepada tuntutan waqaf. Apa makna pilihan yang bersyarat ini? Macam saya baca tadi. Saya baca berapa harakat tadi semua tadi?
dua harakat, betul? Mana kalau satu yang mula-mula sudah baca dua, lain buat dua semua. Itu nama orang belajar tajwid. Kalau mula-mula buat empat, lain buat empat. Tapi modalnya nafas mau panjang lah. Kalau mula-mula buat enam, yang lain buat enam, lagi kena nafas panjang. Kalau empat macam mana pula? Semua nak ditunjuk cara sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun empat juga. Yang tadi dua, amin. Bukan itu saja. Kalau orang jaga lagu ni pun kena sambung. Ya. Waladdallin. Lagunya apa? Amin. Itu lagunya. Tadi. Waladdallin. Amin. Tak kena. Lagu tak betul. Kejut kalau grafik equalizer ni naik atas bunyi tu. Itu nama seni. Ya. Waladdallin. Gerai buat tengkuk ni pun tak betul juga. Tak masuk. Key dia tu tak masuk. Ya, kunci tali lagu tu tak masuk. Itu panjang cerita ni. Ya. Baik. Itu yang empat harakat. Itu cara bacaan menurut mazhab Syafi'i bagi yang ada kemampuan nafas dan suara. Mengapa saya cakap macam tu? Sebab orang yang tak mampu ayat ketujuh kena berhenti. Ayat yang pertama jangan dipaksa. Nanti nak buat yang sunat, nanti waladdah yang wajib nanti rosak. Jadi untuk melengkapkan set perbincangan ni, saya nak baca 6 harakat pula macam mana. Yang paling penting tuan-tuan, bagaimana kadar 4 tu dikira. Sebab dalam mengukur harakat ni memang kena belajar. Nak kira 2 macam mana, nak kira 4 macam mana. Bila guru baca, tuan-tuan kira dengan ruas jari, match. Suara guru mati, tuan-tuan tanda ni dekat 4, baru betul maknanya. Kalau sampai mati pun tak betul, dia duk kata, saya baca 4 Ustaz. Anda baca, anda kata 4, tapi anak kira tak cukup 4. Sebab tidak ada skill mengira. Sekarang kita buat 6 pula, tapi jarang orang buat lah. Kalau dalam solat ni banyak 2 lah. Tarawih pun banyak 2. 4 jarang-jarang. 6 kadang-kadang. Tapi lain pada itu, syalalu. Maknanya ramai tak belajar. Kita buat yang 6 pula. Ni bukan angkat ikrar tuan. Ni nak tunjuk macam mana kira ni, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu waladdah tu sama tu macam tu. Kestabilan mengukur ni saya sebut di masjid Kapar malam tadi, dalam bicara azan sikit macam mana. Ya. 6 ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Dia nak lepas panjang. Nak imbang doa dengan 5 bagi sambung panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung panjang tu. Amin. Min pun 6. Lagu pun sama. Kalau lagu Mekah, Mekah punya amin. Lagu Mesir, Mesir punya amin. Ya? Nak cerita dia punya bacaan macam itu. Ya? Maknanya panduan ini tuan-tuan boleh terap bila baca Quran. Ada contoh ni nanti, boleh kira. Betul tak aku punya 4 tadi? Dengan suara ustaz tadi betul 4 tak? Tuan-tuan boleh terima pakailah saya punya ni. Sebab saya dapat betul-betul ijazah bacaan ni. Ya? Itulah keberkatan tuan guru kita Syekh Ahmad Fargau Al-Kalantani. Beliau ni ambil talaqi musyafah 30 juzuk daripada Syekh Al-Marhum Mahmud Khalil Al-Husari. Lepas tu bila kita kira, mana dia punya mat takkan lari. Tapi kalau kita dengar orang lain baca mat, kadang-kadang lari, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, kadang tergelincir matnya. Sebab apa? Itu saya nyatakan nanti bahawa nak mengukur mat ni dia kena stabil. Macam mana kita kira 4 harakat, bila kita nak kira 6, kaedah yang sama. Cuma tadi 4 harakat, kalau kita ambil lidi, susun 4 batang lidi sama panjang. Kalau ni 6 harakat, macam budak-budak, tambah lagi 2 batang lidi yang sama panjang. Dia tak boleh tambah 2 batang lidi panjang dari lidi tadi. Itu dia punya filosofi dia. Tak boleh. Tapi itu yang berlaku ramai. Lepas tu kita dengar orang baca Fatihah, waladhdallin selalunya. Ya, dia kata, anda baca depan guru juga ustaz, guru anda tak tegur pun, guru anda tak tegur sebab anda tak makan saman, dia kata. Tegur pun anda bukan nak dengar. Ya. Ayo orang tu pun guru tak tegur juga. Oh, dia sebab sound trouble. Tegur macam mana pun dia tak dengar. Kalau memang apa pula main-main betul lah. Cuba anda baca depan anak, anda akan tegur. Syaratnya anda izinkan anda tegur. Sebab ada orang tegur pun dia tak makan saman. Sebab tegur-tegur ni bukan boleh jadi budaya lagi dalam masyarakat Melayu. Tapi dalam Islam, tegur-menegur ni disuruh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pesan-pesan tegur-tegur. Lepas tu ada orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh tak? Tak boleh sebab baru 4. Ukuran yang sama, kaedah yang sama. Atau ada orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh tak? Tak boleh. 10 harakat. Masalah orang Melayu kita, dia janji lebih panjang je betul lah. Dia tak kira lebih panjang tu berapa. Asal lebih panjang je, boleh dah tu. Di lebuh raya pun ada had kelajuan 80, 90, Pantai Timur 60 pun ada. Selalu tiba baca Quran, main lepas saja asal panjang sudah. Panjang berapa panjang? Kalaulah kelajuan kereta diukur dengan ada meter kat situ, kelajuan kita baca Quran, guru mursyid dan mutqin akan kira. Kalau guru tu kata anda punya bacaan pendek, kena terima walaupun anda claim cukup. Kalau guru kata anda punya bacaan lebih, anda kena terima, betulkan balik. Kalau kurang, tambahkan. Kalau lebih, kurangkan. Apa yang susah? Yang susah tak mau berubah, itu saja. Tak mau kena tegur, itu saja yang susah masalah baca Quran. Ini. Jadi maknanya tuan-tuan, saya sedang menghuraikan masalah ianya harus dibaca dengan salah satu pilihan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Apa dalilnya? Ada dalam syair disebut wal-lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Dan lafaz yang bersamaan bacaannya adalah seumpamanya. Maksud sini, kalau hukum tu ma'arif, bagi ma'arif tu sama saja. Itu yang kalau baca mula 2 sampai habis. Dalam semayang, rakaat pertama baca 2 sampai rakaat keempat pun baca 2.
Dua rakaat awal baca kuat pun dua, dua rakaat akhir baca perlahan pun dua, empat baca perlahan zuhur asar pun dua, semua dua. Jangan dua rakaat yang baca kuat baca dua baca waqaf, tiba-tiba dua rakaat akhir dia pun tak wasal pula nanti. Ini imam yang tidak ikhlas dari segi ilmu bacaan. Itu yang makmum kelang kabut tu. Makmum dah agak dah dua rakaat akhir ni imam akan maintain dia punya bacaan. Rupa imam dia wasal, tak sambung. Kelang kabut lah makmum. Itu yang ada iktidal, ada rokok, ada sujud. Nampak-nampak macam orang mufaraqah pula sembahyang. Kes apa? Kes imam tidak menguasai teknik bacaan. Tak boleh marah. Ini memang realiti yang berlaku. Baik. Jadi maknanya sama. Dalam sembahyang selalunya kita buat dua lah. Betul tak dalam sembahyang? Kalau buat 6 batuk orang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang belakang panjang kali ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu diharkah kena dah. Tapi orang belakang jerkah tadi. Yang no wal fajri wal asri sudah dah. Dia kata ya. Tahulah entah bawa hafal wal fajri, tapi tak payah tunjukkan surau lah. Kat rumah tengah-tengah malam bawa wal fajri seorang-seorang. Jangan tak pakai baju dalam bilik sembahyang. Ini tak surau lah baru nak wal fajri. Tiba-tiba jam pula kat tengah. Bila jam orang belakang cari roti lah. Tak boleh nak sambung. Ini masalah. Itu Nabi SAW pesan kalau kamu imamkan sembahyang, ringkaskan sembahyang. Bukan suruh kasar, ringkas tu. Ringkas tu makna bagi pendek. Itu menanda anda faham. Bukan ikut syok sendiri jadi imam ni. Baik. Panjang kita pada pecahan yang ke-8 tu. Kita terus yang ke-9. Hanya terdapat satu sahaja mad lazim kilmi muthaqqal. Bacanya kilmi. Tapi ada orang baca kalimi. Tak apalah. Tapi baca betulnya kilmi. Hanya terdapat satu sahaja mad lazim kilmi muthaqqal, iaitu pada kalimah yang terakhir, yang ini pada ayat yang ke-6, yang ke-7. Ad-dall. Itu yang 6 tu. Justru ia wajib dibaca dengan 6 harakat. No bargaining sini. Tak ada tawar menawar 6 harakat. Nak bagi pendek tak boleh, tapi nak laju kan boleh. Laju tapi dengan cara 6 harakat. Tak apa. Yang tak mau pendekkan dia. Macam mana? Apa beza dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sederhana. 6 harakat gaya sederhana. Kalau 6 harakat gaya lagi macam mana? Yang dibenarkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harakat gaya laju. Itu dipanggil maratibul qiraah, tingkatan bacaan. Ada tahqiq, ada tartil, ada tajwid, ada hadar. Tukar dia tak apa. Laju kan? Tapi kalau dah laju daripada mula, bukan dekat ayat ke-7 hanya laju. Pening orang dalam kereta, tiba-tiba tukar gear dekat ujung. Dia kalau nak laju dari awal, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Laju jangan sampai tinggal doa iftitah pula anti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
itulah laju yang paling laju. Ini contoh ni. Laju pada itu berat. Pergi Sepang lah kalau nak laju pada itu, Formula 1. Jadi imam Formula 1. Saya minta maaf, tadi laju yang paling laju. Jangan laju lagi, tok guru tak bagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Baik, tak payah. Nak macam tu baca di kubur je. Baca mana? Baca di kubur je. Ya. Kalau nak baca dalam sembahyang, jangan baca macam tu. Sebab orang sembahyang ni orang hidup. Orang dalam kubur orang mati. Dia nak tegur pun tak boleh. Jadi jangan buat baca macam tu. Itu kira giar laju lah tu. Okey, kalau giar sederhana, saya nak beza 6 harakat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sederhana. Kalau tak percaya, dengar ni, tengok jarum saat. Bukan yang digital punya, yang jarum. Mesti yang kedua ni masanya lebih, yang tadi masanya pendek. Tapi kadarnya betul. 6 harakat cara laju, 6 harakat cara sederhana. Yang tak maunya macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak sampai 6. Baru 4. 4 dengan kelajuan itu. Ya. Atau kalau kita buat gaya sederhana yang tak sampai 6 juga. Semua ni kena ditunjuk cara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 4 harakat. Tapi kalau orang yang tidak mengamati, dia kira okey lah. Okey aku, okey pasal suara dengan lagu, bukan okey pada ilmu. Ini kita kena faham. Yang dibenarkan, lajukan bacaan, tapi tetap harkatnya tidak berubah. Yang tak boleh, memendekkan harkat bacaan. Ibarat kata, kalaulah 6 harkat betul tu macam baju tangan panjang. Kalau laju, saya hanya lipat baju tu, tapi baju tu tetap baju tangan panjang. Tapi kalau baju tangan panjang, saya ambil gunting, saya potong, itu tak jadi baju tangan panjang lah, jadi baju cacat. Itu makna 6 harakat tak jadi 6. Lagi tak faham. Apa Ustaz? Baju masuk habis ni. Sebab tu nak kena faham analogi, perbandingan tu. Apa maksud saya nak kata, laju tak apa, jangan pendekkan. Baik ya? Baik. Wajib dibaca dengan 6 harakat. Maka pada kitab yang sama juga, Qawaidut Tajwid, masalah mad lazim kilmi musaqqal. Sebab apa dia mad lazim? Mad lazim kilmi musaqqal ni apa dia? Mad ni makna panjang. Lazim ni bukan makna lazim Melayu. Kalau lazim Melayu apa makna? Kebiasaan. Kebiasaannya Datuk K ada. Hari ni Datuk K tak ada. Ini Datuk K lain. Tapi beliau dah maklumkan pada saya lah, ya, cerita ni. Itu kebiasaan. Kebiasaan orang Melayu ni maknanya
Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi lazim dalam masalah bacaan, kebiasaan ni makna wajib. Kebiasaan yang dibiasakan. Kalau tidak buat cara macam tu, luar pada kebiasaan jadi. Mana lazim sini benda yang wajib dalam masalah. Apa ni Quran? Kilmi makna dalam bentuk perkataan. Ad-dallin dalam bentuk perkataan. Musaqqal makna berat. Apa maksud berat? Sebab ada sabdu pada lam selepas dad dan alif. Cuma berat tu macam mana? Nak kena faham pula berat tu. Ini dalam masalah kita mengamalkan bacaan nanti, dalam praktikalnya nanti kita akan tunjuk macam mana musaqqal yang betul, macam mana musaqqal yang salah. Musaqqal tu tak salah, orang yang bawa musaqqal dia tak berapa betul. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam kitab Qawaidut Tajwid, dia kata di antara kesalahan yang wa minal lahnil jali, di antara kesalahan yang jali lagi dia kata wa qasrul mududi alwajibati wal lazimati. Di antara kesalahan yang jali yang hukumnya haram, memendekkan mad wajib dan mad lazim. Ini memendekkan. Kalau yang tadi tark makna meninggalkan. Meninggalkan lebih luas. Tapi dia memendekkan makna jangan baca pendek. Habis kalau baca lebih, kurang bagus, kurang baik, tidak menepati sunnah bacaan. Tapi kalau pendek, bahaya. Macam kita tunjuk tadi lah. Jadi jangan sampai mad lazim kalimi musaqqal ni kita baca pendek. Makna pendek, kurang pada 6, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 tu semua pendek. Susah Ustaz nak diukur. Tak ada susah. Kalau betul-betul kita dapat ilqa' dari mulut guru, tak ada susah benda. Ya? Baik. Jadi cuba kita amal apa ni yang 6 harakat ni yang betul. Ya? Tuan-tuan dengar saya baca dulu, lepas tu saya baca baru tuan-tuan ikut. Kan dengar dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin kita buat 4. Baik, saya baca, lepas saya baca tuan-tuan ikut. Dha mesti 6, lin kita buat 4 di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, mula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sekali lagi nak tengok. Kalau saya tak baca pula. 1, 2, mula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau nak begini caranya, tang situ boleh jadi imam lah. Tang situ bang. Tang lain belum lagi. Makna 6 harakat itu yang kita nak. Makna jangan kurang dari yang itu. Ya? Baik. Itu dia. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada muka surat 16 sampai pecahan yang ke-9. Surah 1 jam kita bersama. Saya rasa kita tangguhkan dululah ya. Tangguhkan dulu. Ada apa-apa ke nak tanya? Soalan pendek lah kalau ada. Ya. Ustaz tadi Ustaz baca walaupun yang cara-cara bacaan. Tadi Ustaz baca saya kira yang qad tu ada 4. Lepas tu lin tu Kok tak ada 4. tak, tadi saya kira 4. Itu salah kira tu. Ya. Tak, mungkin Ustaz nak tunjuk cara baca salah. Oh, cara baca salah. Cakaplah macam tu. Baca qad tu 4, lin tu 2. Salah lah tu. Itu tunjuk cara yang salah. Maknanya lin tu tak ada masalah. Dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah lah tu.
nak cerita itu 4 punya kiraan. Kalau orang klaim 6, salah. Walaupun dia kata 6, tapi kita kira 4. Yang kita kira 4 mesti kiraan yang betul-betul. Sebab itu dalam buku-buku tajwid dia ajar macam mana nak kira harakat. Tapi itu teori, buku mana boleh bercakap. Dia mesti dapat dari tuan guru juga. Ya? InsyaAllah. Tuan-tuan sampai sini dulu lah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kongsi bersama, cuba amalkan dan sampaikan. Ya? Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Silap dengan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah.